Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan badminton terbuka A1 2021. Makmal Inovasi Brunei dilancarkan sebagai platform memacu pembangunan ekosistem teknologi digital negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pinggiran Muda Mahkota, Pinggiran Muda Haji Al-Muhtar Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Aksara binti Pengiran Haji Saleh Brahaman, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan peringkat separuh akhir kejohanan badminton terbuka A1 2021. Kejohanan diadakan bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75. Paduka Ananda Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pinggiran Muda Abdul Muntakim berangkat menyertai kategori bergu lelaki bawah 14 tahun. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pinggiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Kejohanan berlangsung di Pusat Belia di Ibu Negara. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Teramat Mulia Pinggiran Muda Abdul Muntakim yang berpasangan dengan Dasen Chung Min Tin mengalahkan bergu Muhammad Mirza Afif Syahmi dan Muhammad Sharifuddin Armadina dengan straight set 21-11, 21-9. 8 kategori dipertandingkan dan kejohanan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 4 kes kini berada dalam kategori 4. Sementara itu, 1,497 kes sembuh dan 4 kes kematian dicatatkan hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 77.4%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 51.4%, manakala liputan bagi rakyat penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.8%. Sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 bermula dengan majlis kesyukuran yang akan diadakan esok. Bagi memastikan acara berjalan dengan lancar, Jawatan Kuasa Kerja Acara Keagamaan berkenaan petang tadi membuat tinjauan persediaan bagi acara tersebut di Jami'ah Sri Hassanil Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. 18 rakyat tempatan diberkas dalam sindiket pengedaran dadah jenis ganja Operasi Mary Jane. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Ibadah korban pada hari terakhir Tashrik terus dilaksanakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Kementerian Hal-Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis ibadah korban di Masjid Pengiran Muda Bilwakil Kiudang, daerah Tutong. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihun Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal-Ehwal Agama. Kementerian Pendidikan juga mengadakan majlis umpamanya di Dewan Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali, Kampung Salam Bigar. Pengagihan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Para penerima penuntut Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali, Sekolah Menengah Bin Datu Seri Maharaja dan Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Haja Masnah. Juga mengadakan majlis yang sama Bank Islam Brunei Darussalam dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Masin. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, Penolong Mufti Buhut, Jabatan Mufti Kerajaan. Juga mengadakan majlis ibadah korban Universiti Brunei Darussalam UBD. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Majlis dianjurkan oleh bahagian Hal-Ehwal Pelajar dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam PMUBD. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB juga mengadakan majlis serupa. Pengagihan daging korban kepada 64 kaki tangan dan pelajar Kupu SB disempurnakan oleh Dr. Haji Adanan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Majlis-majlis pengagihan daging korban juga diadakan oleh beberapa pihak. Petang tadi, Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan, Mukim Berakas B juga mengadakan majlis seumpamanya. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Awang Haji Salihin bin Haji Asbar, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi kepada para penerima yang terpilih di sekitar kawasan kampung berkenaan. Pusat Dakwah Islamiah petang tadi juga turut mengadakan majlis yang sama. Pengagihan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sinaut, daerah Tutong dengan kerjasama Muslimah Masjid, Belia serta Jumaah Masjid pagi tadi juga mengadakan majlis ibadah korban. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal-Ehwal Masjid. Sementara itu, 240 paket daging korban diagih-agihkan kepada asnaf, fakir miskin dan warga kawasan 4 Rancangan Perumahan Negara Rimba. Makmal Inovasi Brunei BIL yang mengetengahkan kerjasama di antara sektor awam dan swasta yang bertujuan untuk menyokong visi Pelan Induk Ekonomi Digital dan memacu kepada pembangunan ekosistem teknologi digital. Selain itu, ia juga menjadi inspirasi dan pusat pertumbuhan bagi juara digital dan usahawan teknologi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan perkara itu semasa pelancaran BIL di Knowledge Hub Anggrek Desa pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah berkata, inovasi ekosistem di negara ini masih di peringkat awal. Menurutnya, negara Brunei Darussalam kini berada pada ranking 71 dalam kalangan 131 buah negara Indeks Inovasi Global seperti yang disenaraikan oleh Pertubuhan Harta Intelek Dunia Inovasi Global. To accelerate the development of innovation and nurture technopreneurship amongst our locals, the Brunei Innovation Lab will provide the required support, which extends to mentorship in specialized IT skill sets, marketability of the products and services, and funding. I hope the current and future market players will utilize the Brunei Innovation Lab as the platform for holistic collaboration
with key stakeholders in the industry. Pelancaran makmal berkenaan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dan Yang Berhormat Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, yang juga pengerusi bersama Majlis Ekonomi Digital. BIL ditubuhkan dengan kerjasama antara syarikat Brunei Shell Petroleum, Shell Lifewire Brunei, Datastream Digital Sdn Bhd DST dan Darussalam Enterprise Day bagi memacu pembangunan ekosistem teknologi digital negara. Gleneagles JPMC genap penubuhannya 20 tahun Jumaat ini. Semalam diadakan majlis doa kesyukuran di Surau Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Gleneagles JPMC. Majlis diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku Yasin kepada wakil surau tersebut, Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar, Pengarah Eksekutif PJSC. Antara pengisian majlis termasuk bacaan surah Yasin dan tahlil. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA bakal memiliki kampus kekalnya sendiri yang terletak di Kampung Piasau-Piasau Mukim Labu, daerah Temburong. Majlis Doa Selamat bagi memulakan projek kerja-kerja tanah dan infrastruktur kampus kekal tersebut diadakan di tapak projek berkenaan. Hadir menyempurnakan majlis Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Projek ini telah bermula pada 7 Mei lalu dan dijangka siap pada 6 Mei 2024. Dengan terbinanya kampus kekal UNISA itu nanti diharapkan ia akan menjadi mercu tanda bagi perkembangan syiar Islam khasnya sebagai sebuah universiti Islam tulen dan menjadi hub bagi pusat pengajian tinggi Islam di rantau ini. Biro Kawalan Narkotik BKN berjaya memberkas sindiket pengedaran dadah jenis ganja yang dinamakan Operasi Mary Jane MJ. 18 orang terdiri daripada 13 orang lelaki dan 5 perempuan rakyat tempatan berumur antara 18 hingga 53 tahun diberkas dalam beberapa siri serbuan sepanjang tempoh 2 minggu awal Julai 2022. Serbuan dijalankan ke atas beberapa buah kediaman di Kampung Mata-Mata, Kampung Lambak Kiri, Kampung Pancur Mengkubau, Kampung Tanah Jambu, Kampung Rimba, Kampung Sungai Besar dan Kampung Mentiri, daerah Brunei dan Muara. Hasil risikan Biro Kawalan Narkotik mendapati sindiket ini bergiat aktif mengedar dadah ganja dan dikenal pasti sebagai salah satu dalang yang memasukkan dadah jenis ganja ke negara ini untuk pasaran tempatan yang disasarkan kepada golongan belia. Pada tahun ini sahaja sehingga Jun 2022, BKN telah mencatatkan 151 orang tangkapan yang terdiri daripada golongan belia iaitu di antara umur 15 hingga 35 tahun. Kadar ini adalah sangat membimbangkan kerana ia merupakan separuh daripada jumlah tangkapan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Secara keseluruhan, BKN telah merampas dadah jenis ganja seberat 867.42 gram. Gula-gula getah dipercayai mengandungi ganja cannabis edibles seberat 7.13 gram. 14 pil dipercayai dadah jenis ekstasi. Wang tunai dipercayai hasil penjualan dadah berjumlah RM8,634. Perkakas untuk menghisap dadah, alat-alat timbangan digital disyaki untuk kegunaan penjualan dadah. 3 buah kereta dan beberapa unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk urusan penjualan dadah.
turut dirampas beberapa kartun rokok dan minuman keras dan telah diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan lanjut. Kesemua tangkapan tersebut masih dalam siasatan BKN di bawah beberapa kesalahan iaitu Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Seksyen 6(A kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 kesalahan memiliki alat perkakas untuk memakan dadah terkawal. Seksyen 10 kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah APD Penggal 27 dan Seksyen 3 perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012 iaitu kesalahan pembersihan wang haram. BKN mengingatkan bahawa negara Brunei Darussalam masih mengharamkan dadah ganja dan adalah menjadi satu kesalahan untuk memiliki, menghisap, memakan, menanam pokok ganja di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Di bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, mana-mana warga negara atau penduduk tetap yang didapati mengambil dadah terkawal di luar negara boleh didakwa seperti mana kesalahan itu dilakukan di dalam negara tanpa mengira di mana pengambilan dadah itu dilakukan. Kesalahan memakan dadah terkawal kelas A boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda RM20,000 atau kedua-duanya. Rakyat dan penduduk negara ini yang berhasrat untuk melancong ke negara lain bagi sebarang urusan adalah disarankan untuk peka dan berwaspada mengenai perkara ini. BKN akan sentiasa memantau situasi dadah di negara ini dan tindakan yang tegas tanpa kompromi akan diambil ke atas sindiket-sindiket pengedaran dadah yang sedang dan hendak bertapak di negara ini dalam pendekatan toleransi sifar negara terhadap dadah haram. Di kesempatan ini juga BKN merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan dan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi ini. Pasukan Polis di Raja Brunei menerima pingat kerja lama Polis PKLP. Majlis penyerahan berlangsung di Dewan Banquet Mes Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, Gadong Kelmarin. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Penganugerahan pingat berkenaan merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada penjawat awam yang berkhidmat selama 20 tahun. Mesyuarat Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN BAC kali ke-93 dan pelancaran sidang kemuncak Pelaburan Perniagaan ASEAN ABIS dan Anugerah Perniagaan ASEAN ABA berlangsung di Phnom Penh, Kemboja secara hybrid. Semasa mesyuarat tersebut, para peserta membincangkan dan menghimpunkan data dan usul daripada sektor persendirian yang bertujuan memberikan dorongan untuk menjalankan perniagaan dalam normal baharu. Mengenai kumpulan kerja transformasi digital, beberapa kepentingan utama dirangkas secara berfasa, antaranya inisiatif ASEAN Digital Gateway dan Travel Wallet. Inisiatif tersebut menyokong rangka kerja koridor perjalanan ASEAN yang bertujuan memudahkan perjalanan di Asia Tenggara. Manakala aplikasi ASEAN Travel Wallet bakal dilancarkan pada bulan depan, mesyuarat juga diselajurkan dengan pelancaran ABIS dan ABA 2022. Syarikat pengendali pakej haji Al-Hijrah Travel and Tours Sdn Bhd baru-baru ini mengadakan ibadah korban di salah sebuah pusat penyembelihan di Kota Suci Mekah. Hampir 800 ekor kambing dikorbankan pada tahun ini
Hadir Awang Haji Syamsul Bahrin bin Haji Abdul Rahman, Pengarah Urusan Syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Sdn Bhd. Tinggal beberapa hari saja lagi, Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam akan berangkat meninggalkan Tanah Suci untuk kembali ke tanah air. Setentunya pelbagai kenangan manis yang tidak dapat dilupakan sepanjang keberadaan hampir sebulan di Tanah Suci. Haji Azizi Ahmad membawakan laporannya. Pengalaman menjejakkan kaki ke Tanah Suci sememangnya menaruh sejuta cerita yang tidak dapat diungkapkan sebilangan jemaah haji negara Brunei Darussalam. Tidak dinafikan juga pengalaman pertama kali melihat Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sebilangan merasa terpesona dan bagaikan tidak percaya apabila pertama kali melihat Kaabah di depan mata. Keakraban terjalin sesama jemaah ketika bermalam di Mina dan Arafah setentunya menjadi satu kenangan manis bagi jemaah haji negara. Ini adalah satu pengajaran bagi saya menyedarkan diri siapa diri saya ini. Alhamdulillah dari segi persiapan, kemudahan, kesenangan. Alhamdulillah kita merasa bahagia juga dengan apa yang telah disediakan oleh pengurusan haji negara Brunei Darussalam. Merasakan satu nikmat yang indah dapat kami nyatakan. Mendapatkan hari Arafah jatuhnya pada hari Jumaat. Kenangan yang paling manis seumur hidup. Selain berdoa dan berharap agar ibadah haji mereka diterima, jemaah haji mengharapkan agar diberikan peluang dan rezeki lagi untuk berada di Tanah Suci di masa akan datang. Dari Mekah Al-Mukarramah, Haji Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Kota Mekah kembali sibuk setelah kesemua jemaah haji kembali dari Kota Mina. Jalan-jalan menuju ke Masjidil Haram dipenuhi jemaah dari pelosok dunia untuk melaksanakan tawaf wada dan juga beribadah di masjid tersebut. Di penghujung musim haji ini juga, selain mengisi masa mengadakan amal ibadah, sebilangan jemaah juga mengambil masa terluang mengunjungi kedai-kedai bagi membeli sagu hati untuk dibawa pulang ke tanah air. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya di mana pada amnya negara mengalami keadaan cuaca baik pada waktu pagi dan hujan pada waktu petang. Bagaimanapun pada beberapa hari kebelakangan, negara mengalami keadaan cuaca aktif yang dipengaruhi oleh sistem tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menyebabkan keadaan atmosfera tidak stabil dan lembap yang menggalakkan pembentukan awan-awan hujan yang aktif. Pengaruh sistem tekanan rendah ini juga telah menyebabkan keadaan berangin dan sekali-sekala kencang terutama semasa hujan melintasi kawasan negara. Keadaan cuaca aktif masih dijangka berlaku sehingga Sabtu ini dengan hujan berangin ribut sekali-sekala terutamanya pada waktu petang dan malam dan keadaan hujan berkemungkinan berlanjutan hingga ke awal pagi. Hujan dijangka sekali-sekala lebat berangin kencang dan berpetir dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam di kawasan darat. Manakala di kawasan perairan Brunei, kelajuan angin boleh mencapai sehingga 55 km sejam dengan keadaan laut pada amnya diparas sedikit hingga kesederhana dengan ketinggian ombak antara 0.6 meter hingga 1.6 meter. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh dengan menghubungi Pusat Ramalan Cuaca 114 atau layari laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca atau Facebook dan Instagram @BruneiWeather. 15 syarikat dikenakan kompaun mengikut Perintah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Pindaan 2021 Penggal 30. Kesalahan ini didapati semasa operasi bersih yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan bermula bulan Januari sehingga bulan Jun 2022.
Kesalahan-kesalahan termasuk meninggalkan sampah binaan dan perniagaan, membuang bekas alat perkakas kenderaan dan membuang sisa cecair ke dalam longkang di tempat awam. Manakala 51 individu dikenakan kompaun mengikut kesalahan di bawah perintah yang sama, individu-individu berkenaan diambil tindakan kerana membuang sampah binaan dan perniagaan serta membuang puntung-puntung rokok di sekitar premis dan gedung perniagaan. Bagi individu boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi RM1,000, manakala bagi badan-badan korporat tidak melebihi RM2,000. Syarikat dan individu berkenaan dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Berikutan aduan orang ramai, Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama menjalankan pemeriksaan bagi berus pastri jenama Food Guru yang dijual di salah sebuah premis perniagaan di negara ini. Pembuatannya diragui dan dipercayai mengandungi bahan yang tidak halal. Sampel berus tersebut telah dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan untuk dianalisa dan hasil analisis telah mengesahkan ia positif diperbuat daripada bulu binatang iaitu bulu khinzir. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah pun mengarahkan pemilik premis untuk mengasingkan semua berus tersebut dengan serta-merta dari penjualan kepada orang ramai. Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya lebih peka terhadap produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan yang tidak halal. Sukan. Seorang atlet negara dalam sukan wushu berjaya mengharumkan nama negara setelah merangkul pingat emas bagi acara wanita campuran Tai Chi Chuan dan Tai Chi Jian dalam Sukan Dunia 2022 yang berlangsung di Birmingham, Alabama, Amerika Syarikat. Dalam kejohanan di Stadium Protektif Basma Lakshkar, berjaya menewaskan 5 peserta lain dengan mengutip mata keseluruhan 19.040. Tahniah buat atlet negara.